Bersama saya Azrin Arif dalam rentasan berita edisi 1127. Antara paparan utama. Minyak masak mahal sebab tak tulen, kata Menteri. Kemana akhirnya pelaburan 1MDB? Siapa nak naik ECRL untuk balik kampung? Najib setuju lawan rasuah melucukan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP, Datuk Seri Alexander Nantalinggi menjelaskan ada barang yang tertakluk kepada Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 AKHAP. Salah satunya sudah pasti minyak masak. Namun, minyak masak yang harganya meroket naik melibatkan jenama Knife dan Red Eagle tidak berada dalam kategori AKHAP. Ini kerana ia kategori minyak masak campuran bukan minyak masak tulen, katanya menerusi ciapan di Twitter pada Rabu. Dalam pada itu, beliau memberi amaran bahawa ini tidak bermakna peniaga boleh sesuka hati main harga minyak masak campuran di pasaran. Notis kepada premis akan dibuat mengikut Seksyen 21 AKHAP dan sekiranya wujud unsur pencatutan, tindakan perundangan boleh diambil mengikut Seksyen 14-1 Akta Sama. Sabit kesalahan boleh didenda sehingga RM500,000 sekiranya suatu perbadanan atau syarikat dan bagi bukan perbadanan atau individu pula boleh dikenakan denda sehingga RM100,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali, tegasnya. Menurutnya, penguat kuasa KPDNHEP sudah dalam makluman berhubung kes ini dan sedang dalam tindakan selanjutnya. Alexander berkata harga runcit maksimum bagi minyak masak sawit tulen dijual dalam botol ditetapkan penguat kuasa mulai 1 Ogos 2021. Harga minyak masak 5 kg adalah RM29.70, 3 kg RM18.70, 2 kg RM12.70 dan RM6.70 bagi 1 kg. Jelasnya, beliau berkata demikian sebagai mengulas mengenai harga minyak masak jenama Knife RM45.29 bagi setiap 5 kg yang tular di media sosial sejak beberapa hari yang lalu. Bolehkah kita terima bulat-bulat penjelasan Menteri KPDNHEP ini? Pengguna media sosial membandingkan harga minyak masak tersebut semasa Kerajaan Pakatan Harapan. Pada 17 hingga 19 Ogos 2018, harga minyak masak jenama yang sama ialah RM18.99 bagi setiap 5 kg. Sudah pasti pada masa Pakatan Harapan mentadbir negara ini, minyak masak tersebut juga tidak tertakluk kepada AKHAP. Tetapi kenapa masih boleh dijual dengan harga yang murah? Adakah ini berkaitan dengan dasar kerajaan baru-baru ini yang menaikkan kadar minimum gaji pekerja sebanyak RM1,500 sebulan? Atau ia impak daripada kenaikan bil elektrik selepas ketiadaan rebate dan pengenaan surcharge RM3.70 kilowatt jam kepada semua pengguna komersial dan industri. Untuk rekod, pengguna elektrik komersial dan industri akan dikenakan surcharge RM3.70 kilowatt jam dan tiada lagi rebate 2 sen kilowatt jam seperti yang diberikan sebelum ini. Sudah pasti syarikat yang terbabit dalam pembuatan terutamanya yang menggunakan tenaga elektrik yang banyak akan berdepan peningkatan kos yang mendorong kepada peningkatan harga barang. Rakyat kini membayar kos elektrik yang lebih tinggi berhadapan pula dengan harga barangan yang meningkat. Untuk keadilan, kenaikan harga barangan bukan semata-mata terletak di atas bahu Menteri KPDNHEP. Ia adalah impak dasar menerusi tanggungjawab bersama ahli kabinet bersaiz XXXL berslogan Keluarga Malaysia yang tidak mesra rakyat. Itu pun bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak sampai hati pula mahukan rakyat dikenakan cukai barang dan perkhidmatan GST yang kononnya dapat memulihkan kembali ekonomi negara. Mengikut pengalamannya lepas, GST yang dikenakan oleh Kerajaan Barisan Nasional pada 1 April 2015 telah menyebabkan harga barangan meningkat. Kalau kenaikan harga barang makanan seperti minyak masak dan ayam pun tidak dapat ditangani, apalagi yang rakyat boleh harapkan daripada gerombolan pemimpin politik ini?
Mahkamah Tinggi diberitahu bahawa One Malaysia Development Berhad 1MDB mahu mendapatkan semula 2.318 bilion US dollar yang dilaburkan di syarikat pelaburan Bridge Global Absolute Return Fund SPC. Bekas Setiausaha Syarikat 1MDB Goh Gat Kim yang juga saksi pendakwaan berkata perkara itu dibincangkan semasa beliau menghadiri mesyuarat pada 11 November 2013. Antara agenda yang dibincangkan dalam minit mesyuarat tersebut adalah berkenaan arahan ahli lembaga pengarah 1MDB supaya pelaburan di Bridge Global Absolute Return Fund SPC ditebus semula untuk dibawa balik ke Malaysia. Dalam prosiding sebelum ini, saksi pendakwaan ke-14 iaitu rakan kongsi urusan KPMG Malaysia, Datuk Johan Idris berkata pihaknya tidak dapat menandatangani laporan audit penyata kewangan 1MDB bagi 2013 kerana 1MDB gagal memberi maklumat terperinci berkaitan pelaburan tersebut. Menurut beliau, pihak KPMG ingin mendengar sendiri daripada Menteri Kewangan itu sama ada beliau tahu atau tidak berkenaan pelaburan berjumlah 2.318 bilion US dollar di Present Sky di dalam Bridge Global Absolute Return Fund SPC. Bagaimanapun, Johan berkata Najib memaklumkan bahawa beliau sedia maklum mengenai pelaburan 1MDB di Present Sky tetapi tidak boleh mendedahkan butiran terperinci mengenai pelaburan berkenaan kerana ia adalah sulit. Najib menghadapi 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan rasuah berjumlah 2.3 bilion ringgit daripada dana 1MDB dan 21 pertuduhan penggubahan wang haram membabitkan jumlah yang sama. Ketua Pendakwa Raya Datuk Seri Gopal Sri Ram meminta Johan menjelaskan keadaan sebenar dalam mesyuarat pada 15 Disember 2013 itu. Sri Ram bertanya, soalan saya ialah anda berada di ground zero pada hari itu. Adakah terdapat tekanan pada anda? Johan menjawab, ya, saya menyatakannya sebagai intimidasi. Apakah bentuk intimidasi itu? Soal Sri Ram. Jawab Johan, intimidasi itu untuk kami memutuskan dan menandatangani penyata kewangan teraudit pada 31 Mac 2013. Lalu Sri Ram menyoal, dan daripada siapa ini datang? Johan menjawab, Datuk Seri Najib. Akhirnya pada 31 Disember 2013, perkhidmatan KPMG ditamatkan oleh Kementerian Kewangan diperbadankan selaku pemegang saham tunggal 1MDB dan diganti dengan Deloitte Kasim Chan. Berdasarkan jawapan Johan di mahkamah, dilihat bahawa KPMG ditamatkan perkhidmatannya berpunca daripada keengganan firma tersebut menandatangani laporan audit penyata kewangan 1MDB bagi 2013 kerana kegagalan 1MDB memberi maklumat terperinci berkaitan pelaburan 2.31 bilion US dollar di Present Sky di dalam Bridge Global Absolute Return Fund SPC. Apakah yang sebenarnya berlaku kepada pelaburan itu sehingga Najib didakwa mengintimidasi KPMG menurut keterangan Johan? Jom kita imbas kenyataan media Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat DOJ yang diterbitkan pada 15 Jun 2017. Dalam pemfailan setebal 251 muka surat, DOJ menggambarkan bagaimana 850 juta US dollar telah disedut daripada dua pinjaman berjumlah 1.225 bilion US dollar oleh 1MDB melalui anak syarikatnya 1MDB Energy Holdings Limited dari The Dutch Bank. Bagaimanapun, menurut DOJ, sebahagian wang tersebut digunakan untuk menutup lubang Present Sky yang mendakwa memiliki 2.318 bilion US dollar nilai unit dana dalam Bridge Global Absolute Return Fund diuruskan oleh Bridge Partners Investment Management Limited. Menurut DOJ, unit dana ini tidak bernilai. Pada akhir 2014, 1MDB mendakwa secara terbuka dan dalam penyata kewangannya bahawa Present Sky telah menebus lebih daripada 1.2 bilion US dollar unit dana Bridge Global secara tunai, kata DOJ. Namun, DOJ berkata wang tunai yang ditebus ini tidak berasal daripada dana Bridge Global tetapi sebaliknya daripada wang yang dipinjam 1MDB daripada Dutch Bank pada 2014. Hasil pinjaman Dutch Bank telah diluluskan melalui Bridge Global dan akaun Present Sky beberapa kali untuk menunjukkan bahawa Present Sky sedang menembus unit dana. Sedangkan pelaburan Present Sky dalam Bridge Global Fund tidak mampu menghasilkan 1.2 bilion US dollar tunai, tegas DOJ. Ketika itu, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berkata mereka yang mahu orang asing DOJ campur tangan dalam hal ehwal Malaysia untuk mendapat keuntungan politik adalah tidak beriman dan budiman. Namun itulah salah satu daripada dakwaan DOJ terhadap penyelewengan dana 1MDB yang kini selaras dengan keterangan saksi-saksi dalam pembicaraan yang sedang berjalan di Malaysia. Semoga kebenaran akan terungkai akhirnya.
Kerajaan harus berhenti mengelirukan rakyat berhubung projek laluan rel Pantai Timur ECRL terutamanya mengenai kos tambang. Hakikatnya tanpa suntikan subsidi kerajaan, tambang ECRL akan menjadi jauh lebih mahal daripada kemampuan rakyat marhain. Kesannya sekali lagi projek mega akan terpaksa diselamatkan dengan wang rakyat, kata Ahli Jawatankuasa Pimpinan Amanah Nasional Muhammad Faiz Fazil. Persoalannya, apakah sumber dana yang akan digunakan kerajaan jika ECRL terpaksa diselamatkan kelak? Soalnya dalam satu kenyataan media. Beliau berpendapat ECRL bukan satu profitable venture dan adalah amat mustahil untuk ia mencapai bilangan penumpang dan kargo seperti yang dianggarkan oleh kerajaan. Katanya sekiranya gagal, kerajaan berkemungkinan terpaksa menyuntik duit cukai untuk menampung kos operasi ECRL sama seperti apa yang berlaku dengan KTMB. Menurut beliau, lebih teruk lagi, 85% kos ECRL dibiayai menerusi pinjaman daripada China yang menyebabkan Malaysia akan berhutang 42.7 bilion ringgit, tidak termasuk faedah kepada negara itu. Pada kadar pinjaman 3.25% dan tempoh pembayaran 20 tahun, jumlah hutang akan melonjak ke 58 bilion ringgit. Tanpa adanya sumber pendapatan yang mencukupi, amat mustahil bagi ECRL membayar hutang ini tanpa sokongan kerajaan, tegasnya. Faiz melahirkan keraguan terhadap unjuran kerajaan berkenaan penumpang dan kargo ECRL. Beliau percaya unjuran kerajaan sengaja dimanipulasi supaya ECRL dilihat sebagai profitability venture. Lebih melucukan, kerajaan menganggarkan bahawa ECRL yang menuju ke Pantai Timur akan membawa lebih banyak penumpang dan kargo berbanding KTMB yang sudah sekian lamanya berkhidmat untuk lokasi berpenduduk padat dan pelabuhan-pelabuhan utama di Pantai Barat. ECRL ini juga adalah trans single track dan bukannya double track seperti KTMB di Pantai Barat. Sangat meragukan apabila trans single track yang berkapasiti rendah dikatakan dapat membawa lebih banyak penumpang dan kargo, ujarnya. Dalam hubungan ini, Faiz mempersoalkan bagaimana ECRL yang akan beroperasi di lokasi-lokasi baru membangun dengan populasi jauh lebih rendah akan mencapai bilangan penumpang 5.6 juta dalam tahun pertama operasinya. Sedangkan perkhidmatan kereta api KTMB yang beroperasi di lokasi-lokasi di Pantai Barat, populasi lebih 20 juta, hanya mencapai bilangan penumpang 3.75 juta pada tahun 2019. Persoalan seterusnya, bagaimana ECRL dijangka membawa kargo 26 juta tan pada tahun pertama operasinya kelak, walaupun ia beroperasi di lokasi-lokasi yang hanya mengendalikan kargo 22 juta tan pada tahun 2020. KTMB pula hanya mencapai 6 juta tan kargo pada tahun 2020 walaupun ia beroperasi di lokasi-lokasi yang mengendalikan 285 juta tan kargo, bidasnya. Ahli Dewan Undangan Negeri Permatan Pasir itu turut merujuk kepada kenyataan Menteri Pengangkutan Datuk Seri Wee Ka Siong bahawa 70% pendapatan ECRL akan datang daripada perkhidmatan kargo. Ini bermaksud jika ECRL gagal mencapai bilangan kargo seperti yang diunjurkan kerajaan, sistem tren ini akan mengalami kekangan kewangan yang besar. Akhirnya, duit cukai kerajaan juga diperlukan untuk bail out ECRL, menurut Faiz. Justru beliau menggesa kerajaan supaya lebih telus dan jujur mendedahkan secara terbuka bagaimana unjuran penumpang dan kargo ECRL dibuat. Malah rakyat berhak mengetahui apakah impak pinjaman daripada kerajaan China. Jika ECRL mengalami kekangan kewangan, adakah aset ECRL atau tanah-tanah di sepanjang jajaran ECRL akan berpindah hak milik kepada China? Soalnya. Rangkaian rel sepanjang 665 km itu dianggarkan menelan belanja 50.27 bilion ringgit. Ia merangkumi 59 terowong dan merentasi 4 negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan Selangor. Sebelum ini, Ka Siong berkata projek ECRL yang dijadual siap pada 2026 dijangka dapat menyelesaikan kesesakan lalu lintas yang dihadapi pengguna jalan raya, terutama yang menuju ke Pantai Timur pada musim perayaan. Agaknya Ka Siong lupa, pada musim perayaan orang ramai yang berkeluarga suka pulang ke kampung menaiki kenderaan sendiri dengan membawa bagasi untuk memudahkan mereka melawat saudara mara. Lagipun, siapakah yang mampu menaiki ECRL jika tambangnya mahal? Sebab itu agaknya gerombolan ini sibuk mempromosi kononnya cukai barang dan perkhidmatan baik untuk rakyat. Tidak perlu ilmu sains roket untuk membuat penakulan tindak tanduk mereka mutakhir ini. Menarik untuk direntas pandangan Setiausaha Agung DAP Anthony Loke Seo Fook berhubung debat perdana antara pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Mengaku bahawa pandangannya mempunyai bias kerana beliau hadir sebagai pasukan penyokong Anwar, beliau berpendapat Datuk Seri Anwar Ibrahim telah berdebat dengan lebih baik dan berjaya mematahkan hujah pihak lawan dengan cekap.
Anthony berkata Najib berusaha meyakinkan orang ramai bahawa perlu menyelamatkan syarikat Sapura Energy kerana dilihat sebagai syarikat strategik dan melibatkan kepentingan banyak pihak. Sebaliknya, Anwar pula menegaskan perlunya accountability dan kebertanggungjawaban pihak pengurusan korporat terhadap kegagalan mereka dan kerajaan tidak seharusnya bail out mana-mana syarikat dengan sewenang-wenangnya. Apabila Datuk Seri Najib Razak mempergunakan analogi memperbesarkan kek ekonomi sebagai mantra pengurusan ekonominya, Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan petah menjawab, jangan makan kek seorang dan mempersoalkan siapa yang dapat bahagian kek yang lebih besar. Bagi saya, hujahan balas ini merupakan highlight dalam debat malam ini, ujar ahli Parlimen Seremban itu. Anthony juga mempersoal pendirian Najib tentang cash is king. Datuk Seri Najib Razak masih mempertahankan mantra cash is king dan cuba putar belik kononnya king yang dimaksudkan ialah rakyat. Maksudnya cash is rakyat. Saya tak faham logik tersebut, katanya. Sebaliknya, menurut Anthony, Anwar bertindak berani apabila menyatakan bahawa cash is king ini akan menjadikan masyarakat kita mempunyai dependency syndrome. Maknanya golongan miskin akan sentiasa bergantung kepada golongan elit politik untuk bantuan dan terasa terhutang budi kepada mereka tanpa satu pendekatan jangka panjang untuk memerdekakan mereka daripada masalah kemiskinan. Bekas Menteri Pengangkutan itu turut mengulas mengenai pembinaan Mass Rapid Transit MRT1 dan East Coast Rail Link ECRL yang didakwa Najib mengamalkan tender terbuka. Suka saya ingatkan beliau bahawa projek ECRL yang memakan kos lebih 50 bilion ringgit tidak pernah melalui tender. Dan ECRL juga bukan satu pelaburan daripada luar tetapi kerajaan Malaysia juga yang perlu bayar bil tersebut dalam jangka masa panjang, jelasnya. Anthony menyifatkan kenyataan Najib bahawa beliau bersetuju dengan agenda Anwar untuk melawan rasuah dan mana-mana kes penyalahgunaan kuasa mesti diambil tindakan paling melucukan. Bukankah subjek rasuah terbesar dan penyalahgunaan kuasa yang luar biasa merujuk kepada dirinya sendiri? Maksudnya Najib bersetuju dengan Anwar bahawa Najib perlu diambil tindakan, bidasnya. Mengulas mengenai soalan Najib kepada Anwar berkenaan pendirian beliau terhadap isu penutupan siasatan terhadap skandal Forex yang melibatkan kerugian 30 bilion ringgit 30 tahun yang lalu dan jawapan tegas Anwar yang mencabar bekas Perdana Menteri itu meminta Perdana Menteri sekarang untuk menyiasat semula kes yang lampau yang melibatkan golongan elit politik. Anthony berkata, saya rasa ramai yang duduk di sebelah blok pasukan Najib menggigil. Keseluruhannya, Anthony berpendapat bahawa budaya debat merupakan satu usaha yang baik dan harus digalakkan di kalangan pemimpin politik. Beliau berharap platform debat langsung seperti malam itu diperbanyakkan terutama semasa kempen pilihan raya umum ke-15 yang akan datang. Kita perlu berusaha menyuburkan proses demokrasi di negara kita dan menggalakkan pemikiran kritis di kalangan rakyat Malaysia, tegasnya. Rupanya, cash is rakyat. Patutlah Najib mahu cukai barang dan perkhidmatan GST dihidupkan semula supaya boleh mendapat cash iaitu wang tunai rakyat. Kasihan sungguh rakyat Malaysia yang kerja kais pagi makan pagi, kais petang tidak cukup untuk makan malam. Tertipu bahawa GST itu baik untuk mereka. Sudah tentu para penyokong UMNO berkata Najib yang mereka panggil bosku cemerlang semasa debat tersebut. Kalau suka diperbodohkan, apa kita boleh buat? Jangan lupa bahawa rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azli Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.